A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung belajar iaitu kaedah Al-Quran bahasa Arab dan tulisan Jawi serentak tanpa kita perlu menghafal. Dan insya-Allah kita tambah lagi perkataan-perkataan yang penting akan berkembang dalam bentuk formula. Dan minta maaf banyak saya terpaksa tutup komen untuk kebaikan semuanya di bulan Ramadan supaya tangan dan kita tidak mengeluarkan kata-kata yang mengurus hati orang di bulan Ramadan supaya nak jaga supaya amalan you all pun tak adalah tak adalah amalan kita di bulan Ramadan kita penat berpuasa menahan lapar dahaga dan kita tulis komen-komen yang tidak sepatutnya lah di bulan Ramadan. Jadi di sini saja nak mulakan, kita sama-sama kita ulang kaji kita belajar sama-sama. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Syitah. Kumpulkan yang lain semua kita mulakan. Saya nak buat sekejap tapi saya nak ingatkan kepada semua. Kita mulakan dengan baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada kayu sugi sakit sunnah kita mulakan dengan kayu sugi lah. Kita baca sama-sama ikut saja. 1 2 al-alifu alifun alif. Al-alifu alifun alif. Al-ba'u ba'un ba. Al-ba'u ba'un ba. At-ta'u ta'un ta. At-ta'u ta'un ta. As-sa'u sa'un sa. As-sa'u sa'un sa. Al-jimu jimun jim. Al-jimu jimun jim. Al-ha'u ha'un ha. Al-ha'u ha'un ha. Al-kha'u kha'un kha. Al-kha'u kha'un kha. Ad-dalu dalun dal. Ad-dalu dalun dal. Ad-dalu dalun dal. Az-zalu zalun zal. Az-zalu zalun zal. Az-zalu zalun zal. Ar-ra'u ra'un ra. Ar-ra'u ra'un ra. Az-zayu zayun zay. Az-zayu zayun zay. As-sinu sinun sin. As-sinu sinun sin. As-sinu sinun sin. Ash-shinu shinun shin. Ash-shinu shinun shin. As-sadu sadun sad. As-sadu sadun sad. As-sadu sadun sad. Ad-dadu dadun dad. Ad-dadu dadun dad. At-ta'u ta'un ta'. At-ta'u ta'un ta'. Az-za'u za'un za'. Az-za'u za'un za'. Az-za'u za'un za'. Al-'ainu 'ainun 'ain. Al-'ainu 'ainun 'ain. Al-'ainu 'ainun 'ain. Al-ghainu ghainun ghain. Al-ghainu ghainun ghain. Al-fa'u fa'un fa'. Al-fa'u fa'un fa'. Al-qafu qafun qaf. Al-qafu qafun qaf. Al-kafu kafun kaf. Al-kafu kafun kaf. Al-lamu lamun lam. Al-lamu lamun lam. Al-mimu mimun mim. Al-mimu mimun mim. An-nunu nunun nun. An-nunu nunun nun. Al-wawu wawun waw. Al-wawu wawun waw. Al-ha'u ha'un ha'. Al-ha'u ha'un ha'. Al-ha'u ha'un ha'. Al-ya'u ya'un ya'. Al-ya'u ya'un ya'. Al-ya'u ya'un ya'. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Okay, kita mula-mula sama-sama. Saya ingatkan balik kita sama-sama ya, kita ulang kaji sekali imbas ya, perkataan pada fathah ya, fathah ya, fonetik Arabik yang pertama dan ringan ya, mulut terbuka fathah ya, ya. Kita bersama darosa darosa dar. 1 2 darosa 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 darosa. Ya ya. Abdullah, balik panggil. Darosa, 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 darosa. Fataha, 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 fataha. Zahaba, 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 zahaba. Wasala, 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 wasala. Sakoto, au, au, sakoto, au, au, au. Sakoto, au, au, sakoto, au, au, au. Mana ai, mana ai. Mana ai, mana ai. Nasoro, 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 nasoro. Roja'a, 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 roja'a. Dakhala, 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 dakhala. Kharaja, 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 kharaja. Kataba, 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 kataba. Sona'a, 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 sona'a. Madaha, 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 madaha. Nazara, 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 nazara. Jalasa, 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 jalasa. Doroba, 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 doroba. Sa'ala, 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 sa'ala. Qara'a, 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 qara'a. Talaba, 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 talaba. Masaka, 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 masaka. Halaka, 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 halaka. Darosa belajar. Abdah sebut belajar. Darosa belajar. Fataha membuka. Zahaba pergi. Wasala membasuh. Sakoto au au jatuh. Mana'ah ai melarang. Nasoro membantu. Roja'a kembali. Dakhala masuk. Kharaja keluar. Kataba menulis. Sona'a membuat. Madaha memuji. Nazara memerhati. Jalasa duduk. Doroba memukul. Sa'ala bertanya. Qara'a membaca. Talaba meminta. Masaka memegang. Halaka hancur musnah binasa. Okey, kita sambung kepada syaribah yang kita dah belajar baris kasrah, itu baris di bawah. EBT. Kita belajar alif kasrah i. Kalau kita gabungkan tadi baris fathah dengan kasrah. Alif fathah a, alif kasrah i. I. Ba fathah ba, ba kasrah bi. Bi. Ta fathah ta kasrah ti. Ti. Okey, kita dah belajar yang tu ya. Cuba tengok live saja dalam YouTube ataupun Facebook yang mana saja ada beritahu, maknanya itu baris kita dah belajar kepada baris kasrah ya. Dan kita sambung. Kita terus kepada perkataan. Kata ada tunjuk syaribah. Okey ya. Kalau kita dah belajar perkataan syaribah. Syaribah maknanya kita minum kan? Kita mula sama-sama. 1 2. Syaribah, 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 syaribah. Minum. Rokibah, brum, brum. Rokibah, brum, brum, brum. Menaiki. Wadibah, wadibah, wadibah. Marah. Hasibah, hasibah, hasibah. Mengira. Khoti'ah, khoti'ah, khoti'ah. Salah. Sakhito, 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 sakhito. Murka. Syabi'ah, syabi'ah, apa dia? Kenyang. Syabi'ah, kenyang. Okey, kita sambung belajar. Dah sama ya, ikut Zaza aja. Sekejap. Ini jatuh.
Kita sambung belajar ya. 1, 2. Kenapa dia tak masuk? Ada 14. Alah, tak boleh lah yang ni. No, jangan Abdullah. Don't. Jangan pandai. Tak cuma nak. No, tak boleh. Ni rosak. Tolong ambil yang lain, power bank lain. Okey. Mana power bank ni satu lagi, mana? Ya. No, jangan kacau kakak tak sihat. Pinjam power bank balik, ada tak? Okey, kita sama. Tak, masuk tak? Okey, cepat. Power bank satu lagi. Aduh. Balik. Kenapa ni tak boleh? Ni. Bobby balik. Mana? Macam ni. Tak boleh pakai ni. Tak, ni nak wire ni. Ni nak wire. Cubalah. Tak boleh, wire dia lain-lain. Tie. Sure. Okey, ni okey. Yang punya ni. Alah, bisa. Sikit lagi. Ni, tengok ni. Ni. Yo, tengok bateri nak habis dah. Tak, bukan lebih isi. Tengok ni. Tak apa, no, diam. Dia tutup. Tutup kat orang. Mana dia? Okey, kita belajar sama-sama ya. Kita sambung. Sebenarnya kalau ikut Ustazah, Ustazah tak nak buat. Tapi bila ada dapat beberapa mesej ni daripada, Alhamdulillah Ustazah tak sangka ada yang mengikuti. Sebenarnya dia kata, Alhamdulillah terima kasih Ustazah. Anak-anak dia, anak-anak mereka suka sangat. Dia kata lain pembelajaran ni. Jadi Ustazah pun buatlah juga ya. Untuk anak-anak sebab diorang nak tengok apa yang perkataan baru dan tambahan. Dan diorang tak sabar nak tunggu macam mana bentuk formula perkataan tu akan dikembangkan. Jadi macam mana. Jadi Alhamdulillah seronoklah bila budak pun ambil nak tahu kan. Dia orang pun seronok nak belajar bahasa Arab kan. Jadi diorang kata mengaji pun diorang pun nampak jelas lah ya. Jadi dia kata anak-anak. Jadi ibu diorang ada mesej dengan Ustazah ya. Maklumkan kadang-kadang diorang tunggu pukul 10. Diorang tunggu Ustazah tak live ya. Jadi hari ni walaupun Ustazah lewat tu Ustazah minta maaf Ustazah tak buat perancangan apa-apa. Biasa Ustazah live, Ustazah tengok ada masa Ustazah akan live. Kalau internet bagus Ustazah akan live. Sebab tu Ustazah kata Ustazah tak ada planning. Ni handphone nak habis bateri pun. Lepas tu bila Ustazah tengok terfikir kesiannya budak-budak dah 2 hari. Ustazah kata insyaAllah Ustazah akan buat. Malam ni insyaAllah tu. Tapi Ustazah tak buat. So Ustazah tak nak kecewakan hati anak-anak kan. Jadi kecewakan hati budak-budak kan. Okay. Kita mulakan sama-sama 1, 2. No. Abdullah don't talk. Okay, 1, 2. Jangan buat bunyi macam tu sayang. Okay, 1, 2. Fa, fathah, fa. Ulangi. Fa, fathah, fa. Ulangi. Fa, fathah, fa. Teruskan. Ha, kasrohi. Ulangi. Ha, kasrohi. Ulangi. Ha, kasrohi. Teruskan. Mim, fathah, ma. Bunyinya. Sekejap. Mana buku? Abang pakai buku ni lah. Buku ni. Yang mana satu? Abang tak nampak kan? Tak. Tak nampak. Yang mana satu? Sama. Ni Fahimah. Yang. Okay, ada itu tau. Abang jangan tengok Umi. Ada tengok sini. Habis. Ada kuatkan suara. Nanti suara Abdullah ada. Habis yang mana satu? Sini. Ni ngaji kat mana? Ni ngaji kat sini. So, Umi ngaji kat sini. Umi tunjuk dengan diorang. Dia tak sama dengan buku Abdullah. Abdullah buku peringkat darjah tinggi. Abdullah pandai. Tengok kat situ kan dia kata Fahimah tu. Hak kasrohi. Okay, 1, 2. Fa, fathah, fa. Ulangi. Fa, fathah, fa. Ulangi. Fa, fathah, fa. Teruskan. Ha, kasrohi. Ulangi. Ha, kasrohi. Teruskan. Mim, fathah, ma. Ulangi. Mim, fathah, ma. Ulangi. Mim, fathah, ma. Bunyinya Fahimah. Ulangi. Fahimah. Bunyinya Fahimah. Kita sebut sama-sama. 1, 2.
Fahima, 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 fahima. Okey, fahima maknanya adakah maknanya fahima ialah faham. Faham. Kalau kita faham macam mana? Adakah anda faham? Faham. Fahima. Fahima, 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 fahima. Fahima, fahima. Syabi'ah kena? Syabi'ah, syabi'ah, fahima, 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 fahima. Fahima, faham. Fahima. Fahima. Sama. Fahima, 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 fahima. Faham. Dah. Bila bercakap tu faham tu kau kuat sikit. Dia. Okey, 1, 2, mula. Kita mulakan teruskan. Okey. Yang mana satu? Sambunglah kat sini. Ni dot fathah do hatas rohikah ni. 1, 2. Dot fathah do. Ulangi. Dot fathah do. Ulangi. Dot fathah do. Teruskan. Ha kasrohi. Ulangi. Ha kasrohi. Ulangi. Ha kasrohi. Teruskan. Kaf fathah ka. Ulangi. Kaf fathah ka. Bunyinya dohika. Ulangi. Dohika. Bunyinya dohika. Dohika. Dohika pun mana? Kita sebut sama-sama. Dohika, 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 dohika. Okey, kita mula daripada atas. 1, 2, mula. Syabi'ah, 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 syabi'ah. Fahima, 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 fahima. Dohika, 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 dohika. Dohika maknanya ketawa. Bila ketawa macam mana pula? Kakak. Ketawa. Dohika, kakaka. Dohika, kakaka. Dohika, kakaka. Dohika, kakaka. Okey, dohika, ketawa. Dohika, kakaka. Dohika, kakaka. Jadi, jangan kita ketawa sampai bunyi kakak. Itu datang daripada syaitan. Dia contohkan dohika kalau kita ketawa terlampau kuat sangat dan sebagainya, dia membahayakan. Bahaya kepada kesihatan kita. Sebab tu orang tu dia ada ketawa tu sampai kadang-kadang buat dia menangis. Kadang-kadang boleh kata orang ketawa pun dia sampai kadang-kadang tak boleh nak tutup ni geraham dia ni. Dohika, kakak. Tak boleh sangat. Bahaya. Sebab tu dalam Islam tak menggalakkan kita ketawa. Dia galakkan kita senyum. Kita senyum dan jangan kita kakak. Kakak tu datang daripada syaitan. Jadi bahaya dohika ni. Jadi jangan sebab dohika kakak. Tu kat sini bahagian kita ni bahaya. Jadi lebih banyakkan kita senyum daripada ketawa. Okey, kita tahu dohika kakak. Kita mulakan daripada awal. Syariba, minum. Syariba, 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 minum. Rakiba, brum, brum. Rakiba, brum, brum, brum. Menaiki. Wadiba, 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 wadiba. Marah. Hasiba, 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 mengira. Khati'ah, 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 salah. Sakhito, 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 murka. Syabi'ah, syabi'ah, kenyang. Fahima, 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 faham. Dohika, kakaka. Dohika, kakaka. Ketawa. Okey, terusnya kita belajar sambung. 1, 2. Ha fathah ha. Ulangi. Ha fathah ha. Teruskan. Mim kasrah mi. Ulangi. Mim kasrah mi. Teruskan. Dal fathah da. Ulangi. Dal fathah da. Bunyinya hamida. Ulangi. Hamida. Bunyinya Hamidah. Okey, Hamidah kita sebut sama-sama. 1, 2. Hamidah, 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 Hamidah. Makna Hamidah apa dia, Abdullah? Hamidah. Memuji. Alhamdulillah. Memuji Hamidah. Perkataan daripada Alhamdulillah tu ambil daripada perkataan Hamidah. Hamidah. Alhamdulillah. Hamidah, 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 Hamidah. Okey, itu kalau satu lagi madahah. Madahah pun
Memuji. Dah. Madah. Hamidah pun perkataan memuji. Alhamdulillah. Jadi hamidah. Hamidah. Jadi siapa nama Hamidah tu? Memuji. Hamidah. Hamidah. Okay. Sekarang kita sambung. 1, 2. Fa, fathah, fa. Ulangi. Fa, fathah, fa. Ulangi. Fa, fathah, fa. Teruskan. Ro, kasrori. Ulangi. Ro, kasari. Ulangi. Ro, kasari. Ulangi. Ro, kasari. Teruskan. Ha, Fathah. ulangi. Ha, fathah. Bunyinya fariha. Ulangi. Fariha. Ulangi. Fariha. Bunyinya fariha. Fariha maknanya apa dia? Lupa kita. Fariha apa dia? Gembira. Kalau kita gembira macam mana? Fariha, gembira. Kalau kita gembira kita buat macam mana, Abdullah? Ye. Fariha, ye. Fariha, ye. Fariha, ye. Fariha, ye. Maknanya fariha maknanya gembira. Fariha maknanya gembira. Jadi saya nak ulang balik, kita sama-sama sampai fariha. 1, 2. Syariba. Rakiba, brum. Rakiba, brum. Wadiba. Hasiba. Khati'a. Sakhito. Syabi'a. Fahima. Dohika. Hamida. Fariha, ye. Fariha, ye. Syariba, minum. Rakiba, menaiki. Wadiba, marah. Hasiba, mengira. Khati'a, salah. Sakhito, murka. Syabi'a, kenyang. Fahima, faham. Dohika, kakak, ketawa. Hamidah, memuji. Fariha, ye, gembira. Okey. Nak sambung lagi ke? Kita nak habiskan yang ni dulu. Habis tu dulu. Habiskan dulu kan? Kita habiskan sedikit lagi ya. Kita sambung. 1, 2. Dal, fathah, da. Ulangi. Dal, fathah, da. Teruskan. Ha, kasrohi. Abdul jangan tendang, nanti jatuh handphone ni. Ha, Kasrohi. Ulangi. Ha, kasrohi. Teruskan. Shin, fathah, sya. Ulangi. Shin, fathah, sya. Bunyinya dahisya. Ulangi. Dahisya. Bunyinya dahisya. Okey, kita sebut sama. Dahisya. Okey, apa makna perkataan dahisya? Dahisya. Dahsyat. Kita tengok satu-satu accident, satu kemalangan. Kita tengok satu-satu kemalangan, kita nampak ish dahsyatnya. Dahisya. Tercaca. Dahisya caca. Maknanya dahisya dahsyat. Dahisya tu dahsyat Kita pelan-pelan bukan dahi. Dahsyatnya. Dahisya caca. Dahsyatnya. Dahsyat. Ni dahisya, dahsyat. Okey, sekarang ni kita sambung lagi. Lagi 2. 1, 2. Sin, fathah, sa. Ulangi. Sin, fathah, sa. Teruskan. Qaf, kasroki. Ulangi. Qaf, kasroki. Teruskan. Mim, Fatama. ulangi. Mim Fatama. Kuat-kuat. Mim Fatama. Bunyinya sakimah.
Sakimah. Sakimah berpenyakit. Kalau kita berpenyakit macam mana? Kalau kita batuk kan? Yang berpenyakit. Sakimah 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 dah lupa dah. Dah lari dah rentak dah. Yang sekejap. Dohika kakaka, dohika kakaka, Hamidah, 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 Fariha ye, Fariha ye, Dahisha cha cha cha, Dahisha cha cha cha, Sakimah Sakimah jadi Sakimah berpenyakit. Dia orang batuk kan lalu dia berbatuk kan nanti batuk lagi. Kan nanti batuk lagi. Sakimah Sakimah jadi Sakimah berpenyakit. Okey? Okey, yang terakhir untuk hari ni, untuk malam ni ada lagi tak? Ada. Yang terakhir untuk malam ni. Okey, 1 2. Shin fathah sya. Ulangi. Shin fathah sya. Ulangi. Shin fathah sya. Teruskan. Ro kasrori. Ulangi. Ro kasrori. Teruskan. Kaf fathah ka. Bunyinya syarika. Ulangi. Syarika. Bunyinya syarika. Okay, syarika maknanya berkongsi. Macam orang panggil syarikat. Berkongsi. Ya, berkongsi. Syarikat. Macam orang panggil syarikat ni biasa kita panggil syarikat-syarikat daripada perkataan asal bahasa Arab syarika. Syarika berkongsi. Syarika. Syarikat. Syarika, 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 syarika. Ni berkongsi. Berkongsi. Okey, syarika. Okay. Untuk malam ni kita mulakan daripada syariba sampai syarika. Okey, kita belajar 1 2. Syariba, syariba. Jangan main kuku sini. Okey, kita sama dengan Abdullah. Jangan main kuku. 1 2. Syariba, 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 minum, rokiba, brum, brum, rokiba, rokiba. Nanti. Ini kata nanti jangan sebut bahasa Arab dulu. Kita jangan sebut bahasa Melayu dulu. Kita sebut bahasa Arab dulu. Okey? Okey, kita rambut tu jangan serambai lah Abdullah. Sekejap. Cuba Jack. Sini. Sekejap. Okey, jadi Ustazah nak cakapkan malam sebentar tunggu Abdullah sebab malam Lailatul Qadar ni ramai yang menantikan. Semua pesakit-pesakit sunnah ingat pesanan Ustazah. Malam Lailatul Qadar kita nak malaikat dalam datang ke rumah kita. Kita nak malam yang kita tahu dalam surah ingatkan apa dia kebaikan malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Dalam rumah kita tolong tengoklah kalau boleh malam Ramadan di hujung-hujung bulan Ramadan ni jangan ada gambar. Gambar wedding kita ke apa soroklah simpan. Kalau patung gambar yang ada patung-patung atau apa sebagainya tutup. Gambar-gambar patung tu jangan ada. Supaya kita nak malaikat tak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar yang bentuk wujud dan juga patung-patung dan sebagainya. Jadi kita orang Islam patung tu kalau anak kita buat main simpan dalam satu bekas bertutup. Bertutup. Jangan terbiarkan macam anak patung kita biarkan di atas katil ataupun kita biarkan atas ni kita kadang-kadang tak sedar kita letakkan ia sebagai hiasan dan sebagainya. Jadi untuk malam Lailatul Qadar untuk kita mendapat kebaikan dalam rumah kita nampak Abdullah dia sini ke tak lagi. Dia sinilah sayang. Macam ni sikit. Itu dah lama Mima dah cantik dah. Okey dah. Tengok cantik ke Abdullah buat satu serambai. Okey, jadi malam Lailatul Qadar, jadi jangan sekadar kita mengharapkan kebaikan di akhir Ramadan keberkatan dalam rumah kita, kebaikan dalam rumah kita. Macam ni Abdullah. So cute. Bukan cute. No. I said that okey. Jadi bila Ustazah nak beritahu akhir Ramadan kalau kita nak keberkatan gambar dalam rumah kita tolong keluarkanlah soroklah gambar tu jadi bertutuplah semuanya gambar-gambar. Yang kadang-kadang kita tak sedar malam Lailatul Qadar kita sibuk ibadah mengaji Quran tapi malaikat tak boleh masuk dalam rumah kita sekiranya dalam rumah kita itu ada gambar dan sebagainya yang tidak baik kalau kata kita nak cuci rumah kalau pesakit-pesakit sunnah pencuci kita kalau boleh kita gunakan betul-betul cuci rumah kita untuk tempat kita nak ibadah sebagainya kita gunakan air mutlak kita gunakan air mutlak air yang betul-betul bersih kadang-kadang orang nak pencuci tu yang diorang nak pencuci asalkan wangi tetapi tidak menekankan tentang maksud suci daripada segi Islam tu sendiri bukan setakat wangi dan ada air buih semua bukan
Jadi suci tu kita bersihkan dengan air mutlak yang betul. Jadi kalau kita nak lebih baik ya, nasihat Ustazah, kalau pesakit sunat kan kat rumah kita ada khol ya, ambil khol 1 tutup ataupun 7 titik, campur dengan air dan kita bersihkan ya rumah kita supaya ya rumah yang ada khol ini adalah rumah yang memberi kebaikan ya, penyakit-penyakit nak Kalau ni mudah-mudahan. nampak macam Cina tak? Macam ni okey. Saya tanya dengan Dora. Macam ni Abdullah okey tak? Nampak Cina. Nampak Cina. Dia Abdullah nampak Cina. So okey lah, jangan kacau lagi. Okey. Jadi minta malam Lailatul Qadar gambar-gambar dalam rumah kita dan sebagainya. Kalau boleh anak-anak patung yang mana patung menyerupai macam Barbie tu, sebenarnya rumah Islam sebenarnya tak elok ya, dalam bentuk betul-betul objek manusia yang betul ya. Jadi sebaik-baiknya bakar ya, benda-benda tu kita bakar. Ya, untuk kita dalam rumah kita, kadang rumah kita tak dapat ketenangan, kebahagiaan, keberkatan, selalu ada gangguan kepada diri kita, anak kita, rumah kita tak dapat apa-apa kebaikan. Kadang kita rasa panas sangat dalam rumah. Ya, tengok kadang-kadang benda kecil yang kita anggap kecil tapi sebenarnya besar nilainya. Sebab di dalam rumah kita tu ada benda-benda semacam patung dan sebagainya. Di bulan Ramadan yang Ustazah sampai pada pesakit sunat, sampai Ustazah dah tertidur tu, Ustazah bangkit, Ustazah beritahu ya tentang kebanyakan rumah-rumah orang Islam kita ni patung-patung lah ya. Kadang-kadang patung mainan anak-anak tu, Barbie, dan pertamanya Barbie tu berbentuk manusia yang betul ya. Jadi kalau boleh bakar lah ya, benda tu akan kadang-kadang kita nak cari kebahagiaan dalam rumah kita, ketenangan dalam rumah kita, jangan ada patung-patung dan sebagainya. Kadang-kadang orang kata teddy bear dan kadang-kadang buat perlu dan sebagainya ya. Jadi umat Islam kita jagalah ya benda-benda macam tu. Mudah-mudahan anda semua dalam rumah kita dapatlah ya malam Lailatul Qadar, rumah yang mendapat kebaikan, keberkatan, seisi rumah Allah beri kebaikan di malam Lailatul Qadar nanti insya-Allah. Jadi jangan kita hidup tadilah kita hidup dengan amalan zikir, kita hidup dengan amalan solat, tapi kita tak sedar dalam rumah kita malaikat tak boleh nak masuk. Disebabkan ya ada yang terhalang. Salah satunya patung-patung ya, kadang-kadang contohlah yang paling ibu-ibu tak sedar. Paling kadang-kadang dalam pampers baby kan ada gambar baby, gambar budak, muka budak. Kadang-kadang ada dalam pampers tu ada gambar muka budak. So ya sebaik-baiknya tutuplah ya, gambar tu tutup dengan kain kita ya, gambar-gambar dalam rumah kita tu tolong tutup, saya nasihat. Sebab kadang-kadang macam saya kadang-kadang parti nampak macam mata dan sebagainya. Jadi kita semayang kadang pampers kita letak kat situ, kita ingat tu pampers tapi benda tu gambar dalam rumah kita. Jadi benda ni kita pandang serius dah ya, sebab kita nak harap rumah kita di bulan Ramadan, di akhir Ramadan kita dapat malam Lailatul Qadar, mendapat kebaikan dan keberkatan, dijauh musibah, memberi rezeki walaupun sedikit tapi keberkatan berkat, umur kita berkat ya, dan Allah akan melindungi ahli keluarga kita. Okey, kita mulakan balik belajar. Abdullah dah siap sedia? Tak. No, jangan main-main macam ni Abdullah. Abdullah dah siap sedia? Tak. Okey. Kalau tak sedia Abdullah apa? No. Apa Abdullah main-main game tu? Okey, sedia 1 2. Syaribah. Ada tak orang tak nampak Abdullah? 1 2. Ni gerak tu kan? Ayolah main bagi gerak. Sekat sikit. Abdullah terlampau jauh. Okey sini. Akan dengan Umi. 1 2. Syaribah. Rakibah brum brum. Ghadibah. Hasibah. Khati'ah. Sakhita. Syabi'ah. Fahima. Dohika kakaka. Hamidah. Fariha ye. Dahisha cha. Abdullah berdiri tak apa. Dahisha cha. Sakima Syarika minum. Rakibah menaiki. Ghadibah marah. Hasibah mengira. Khati'ah salah. Sakhita murka. Syabi'ah kenyang.
fahima, faham. Dohika, ketawa. Apa dah? Dah kacau ni lah. Dohika, kakak ketawa. Hilang confuse ni. Ada muka. Dohika, kakak ketawa. Hamidah, memuji. Fariha, ye, gembira. Dahsyat, sajimah, berpenyakit. Syarika, berkongsi. Okey, kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Okey, sekarang ni kita dah ni. Saya ingatkan kepada semua, jangan lupa perkataan daripada darosa sampai kita belajar tadi syarika. Jadi siapa yang mengaji tadi, kita mengaji setiap huruf Allah memberi. Allah Ta'ala menyebut alif lam mim, bukan alif lam mim tu alif 10 Allah Ta'ala beri 10, lam Allah beri 10 kan ni, mim Allah memberi 10 pahala-pahalanya. Tapi kalau di bulan Ramadan lebihlah lagi. Jadi kita sebab tu kita jangan pernah rasa mengeja ni tak penting. Sebab tu kita mengeja sebab bila mengeja dengan baris fathah, kita sebut huruf baris fathah, sebut kasrah dan doma. Jadi sebab tu kita sebut kalau ajar anak dal fathah da, ra fathah ra, sin fathah sa, darosa. Jadi darosa maknanya belajar. Jadi anak-anak kita Ustazah biasakan guna gerakan tangan. Sebab biasa musuh Allah Ta'ala dia ajar anak kita main handphone. Kita pun diajar dengan gerakan tangan. Gerakan tangan duk main handphone ni sampai kita nak mati ataupun keadaan tertentu membuatkan mudarat pada kesihatan kita, jiwa kita. Kadang-kadang kita tengah tidur, tiba-tiba tangan kita bergerak macam pegang handphone. Dulu orang pegang tasbih, yang kita pegang handphone. Gerakan tangan kita, cara sedar tak sedar. Jadi lepas tu kita gunakan malam nak tidur tu buatlah macam tu saja. Ajar anak kita shin fathah sya, ra kasrah ri, ba fathah ba. Jadi syariba. Syariba kata ada apa? Minum. Itu kalau kita pegang tangan anak kita waktu anak kita tengah tidur, gunakan tangan. Kita gunakan tangan anak kita. Kita ajar kepada anak kita. Kita ajar anak kita dal, kita buat urut dal kat tangan anak kita. Dal fathah da. Kita ajar anak kita. Ada kami nak tunjuk dengan orang. So, jangan main-main dulu lah. So, kita tunjuk sini. Kita nak tunjuk dengan orang. Misalnya kita buat shin fathah sya. Kita ajar anak kita. Kat tangan dia ba kasrah bi. Kita tulis kat tangan dia. Tak semestinya kita perlu kat ni ain. Jangan main-main lah. Ain fathah a. Bunyinya tertanya dia. Bunyinya syabi'ah. Jadi bunyi syabi'ah apa maknanya? Kata-kata syabi'ah. Cuba dia sebut syabi'ah kenyang. Jadi kita dengan anak waktu malam dia nak tidur tu kita akan menjadi rapat. Maknanya anak yang tengah besar di tangan dia, kita ajar dia setiap pada belajar tak semestinya pakai pen, pensel dan sebagainya. Jadi di tangan mereka ni, jari mereka ni jari syahadah, mereka akan menulis. Mereka akan menulis. Jadi tangan ibu kan ajar anak dia dekat tangan-tangannya. Jadi sementara nak tidur ataupun tengah tidur berpegang anak kita, kita ajar anak kita ha fathah ha, mim cuba buat mim. Jadi dengan tanpa menggunakan pen dan pensel, anak kita masa nak tidur, ni huruf apa Umi buat? Ataupun main dekat belakang-belakang. Kita kadang-kadang main kat belakang-belakang anak kan. Cuba kita main kat belakang anak kita, kita buat dal. Jadi anak jangan Abdullah no. Nanti no. Umi nak tunjuk orang je. Umi nak tengok ada Umi. Ada bapak Umi. Ada buat huruf ba kat Umi. Huruf ba. Jangan saya buka tudung Umi. Okey, ada huruf ba. Ba. Okey, Abdullah buat minta ke huruf. Cepat. Abdullah buat minta ke huruf kan. Ya, cepat. Ada buat minta ke huruf. Okey, apa? Saya lagi. Nun. Tak. Apa? Cepatlah. Jin jauh ni. Jim. Huruf jim. Jadi kita boleh main dengan anak kita pelbagai cara untuk jadi anak kita untuk dorang belajar Al-Quran, bahasa Arab dan sebagainya. Jadi kita boleh macam kita ke tu anak ke dengan pelbagai cara. Jadi adalah benda yang boleh kita buat sama-sama dengan anak kita sebelum anak kita tidur ataupun sebelum kita tidur dan sebagainya. Duduk-duduk cara teknik kita mengajar dengan anak tu lebih luas. Ada sekali lagi. Okey, cepat.
Okey, apa? Shin. Tak. Sekali lagi. Tadi betul lah Shin. Tadi berarti Shin. Ada tengok ni tadi. Umi jangan tengok. Umi tengok. Jangan dah. Cepat. Okey. Apa dia Susah ni nak buat. cepat. Susah. Okey dah. Susah. Sekali lagi Rami tak tahu apa Abdullah buat. Sod. Shin. Sod. 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 Jadi anak-anak kita banyak-banyak bagi cara kita buat boleh main dengan anak-anak Ni kita. cuba Abdullah punya. Nanti Abdullah punya pula Ni nak buat huruf apa ya? Tapi ada apa perkataan dia tau. Ni buat Huruf apa? Apa? Huruf apa? Huruf ni. Tak senang dia. Ra. Okey, ra. Senang kan? Okey, pusing lagi. Huruf apa? Apa ni? Cepat. Kaf. 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 Nampak kaf. Ada hamzah. Ada hamzah. Ni buat huruf apa? Kak. Kejap tak tahu nak buat apa ni. Huruf apa? Buat lagi kali. Sekali lagi huruf apa? Senang je. Huruf apa? Okey. Ni. Huruf apa? Ba. Jadi ro bunyinya rotiba. Rotiba. Jadi hidupkan kita main dengan anak kita banyak sebenarnya untuk kita rapat dengan anak kita bila kita belajar bahasa Arab, insya-Allah nanti anak-anak akan ingat ibu dia ibu dia bukan sekadar hanya sekadar ibu untuk masak dia dan sebagainya, tapi ibu dia adalah guru yang paling awal yang mengajar anak-anaknya. Jadi pentingnya kita belajar anak kita bahasa Arab. Pentingnya Al-Quran dalam bahasa Arab. Sebab tu Al-Quran tu adalah gedung ilmu. Maknanya Al-Quran itu adalah benda berita benar dari Allah Ta'ala. Jadi peristiwanya peristiwa yang benar. Kalau dalam Google yang cuba dikripto oleh orang-orang barat, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, mereka cuba mengubah panduan orang Islam daripada Al-Quran. Ada apa-apa orang kata, kalau kita tanya moden sekarang, apa-apa cari je dalam Google, apa-apa cari je dalam internet dan sebagainya Google. Sebenarnya orang Islam nak tahu cerita benar atas sesuatu perkara, carilah di dalam Al-Quran. Dia akan bawa kebenaran, kebahagiaan dalam hidup kita. Sebab tu kita kena belajar bahasa Arab. Niat kita, aku nak faham apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Dimaksudkan dengan mukjizat, ada sesuatu orang kata tiada mustahil. Kalau kata sesuatu kata, adakah daging yang macam ni ustazah, daging ni tak kalau kata kanser tu tak boleh dirawat, dah buat macam kain-kain ni tak boleh. Tapi bagi Allah Ta'ala tidak ada mustahil kalau manusia kembali dengan perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Sebab jaminan dia siapa? Ada di dalam Al-Quran. Maknanya kembali balik. Kalau manusia buat sesuatu yang tidak ada panduan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW, maka manusia akan jadi bengong dan terus bengong, dan kita terus tertipu dan ditipu oleh janji-janji manusia. Sebab ingat setiap nafas yang Allah beri pada kita ini adalah peluang kita. Dan ingat gempa bumi akan berlaku dan musibah akan berlaku. Mudah-mudahan apa yang Ustazah ajarkan, darosa, fataha, zahaba, wasala, sakoto, tadaja, syariba, syabi'a, fahima, faham, dohika, kakaka, hamida, fariha, ye, dahisha, ca-ca-ca, sakima, syarika. Jadi di situ ajar pada anak-anak kita, mudah-mudahan ibu bapanya mendapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala, terutama di bulan Ramadan. Jadi Ustazah kongsi tip macam mana nak kita hidupkan lagi bahasa Arab dengan anak kita, teknik kita belajar tu dengan anak-anak kita. Jangan kita hanya straight dengan buku dengan pensel. Tak semestinya buku dengan pensel. Kadang-kadang dalam kereta kita boleh buat dengan anak dalam kereta. Benda tak perlu buku, tak perlu pen. Kita tak perlu buku, kita tak perlu pen. Jadi kita Abdullah jangan kacau Umi tengah bercakap. Kita tak perlu buku, tak perlu pen. Jadi kita tak perlu buku dan pen, jadi cukup. Bagaimana kita jadi seorang ibu yang kreatif. Jadi ibu yang kreatif. Itu tangan kita boleh guna jari sama adik-beradik dan sebagainya. Kita tulis dan sebagainya. Mudah-mudahan itu akan memberi kebaikan dan keberkatan kepada anda semua. Jadi minta maaf mungkin akhir Ramadan ni jaga dengan Ustaz nak minta maaf banyak semuanya.
Kalau kami ada salah dan silap dan segala tutur kata kami, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua, umat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan akhir Ramadan ini lebih banyaklah kita semua banyak beristighfar, kerana banyaklah amaran-amaran apa akan berlaku kita tak tahu. Dan kita tidak tahu lagi bahawa takut ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Dan lebih lagi yang kita takuti dosa sesama manusia. Dosa sesama manusia itu yang kita kena takut sangat. Dosa sama itu cari suami kita, anak kita, atau kita cari ibu bapa kita dan sebagainya. Jadi kita minta maaf pada mereka kesalahan kita dan sebagainya. Banyakkan istighfar, banyak yang berlaku. Dan jangan rasa confident sangat. Konon-konon gempa bumi ni kita tak ni, kita rasa gempa bumi ni bukan kecil. Sekarang kita ingat orang buat main-main je. Tak apa, saya dah siap sedia dah. Apa berlaku kalau dah tak ada mati. Ustazah macam kadang tak boleh terima kalau orang bercakap ni ada amaran gempa bumi. So manusia tu dia tak ada risau dalam hati dia. Dia tak tahu bahawa akhirat tu macam mana, kubur tu macam mana. So kita ni bayangkan umur kita 40 dah masuk 50 tahun. Kita tak boleh faham apa yang Allah Ta'ala sampai dalam Quran bahasa Arab. Kita mengaji kita tak faham makna, walaupun suara kita sedap macam mana, tajwid kita betul macam mana, tapi Quran tu kita tak faham. Dan betul tak kita amal dalam Quran yang Allah Ta'ala sampaikan. Masa tu takut, masa besok kat kubur kita menyesal. Dan anak-anak kita tak ajar mengaji yang betul. Kita tak ajar, kita terus balik Fatihah. Kita tak terus kepada anak kita memahami isi Al-Quran yang kita ajar tu. Al-Quran tak boleh digunakan dengan tafsir-tafsir terjemah. Al-Quran tidak boleh diterjemahkan. Guna logik akal. Nanti syaitan menyertai kamu. Sebab tu pentingnya kita belajar bahasa Arab ni. Jadi sebab itulah Ustazah nak ingatkan semuanya, kita ni berada benar-benar di dalam keadaan sesuatu yang Ustazah nak beri. Sebab tu sahabat-sahabat bagi amaran kepada Ustazah Sunnah. Ustazah buat tu urusan yang terakhir. Masa Ustazah selesaikan cepat. Semua Ustazah selesaikan. Mana yang Ustazah tak boleh nak selesaikan, benda bagi Ustazah tu kecil. Kita dah diuji dengan kanser, sakit teruk macam ni pun, masih lagi fikirkan dunia. Itu yang sampai Ustazah tegas, saya terpaksa tak ada nak jaga perasaan. Sebab Ustazah fikirkan, masa kita ni dah tak ada, masih lagi anggap gempa ni perkara kecil. Tak tahu pada gempa tu, kamu akan kehilangan orang yang kamu sayang sekelip mata. Hilang harta, kita boleh tak apa lagi. Tapi kita hilang peluang yang Allah beri, nafas yang Allah beri untuk kita berbuat kebajikan. Dan dosa kita dengan manusia terlampau banyak sangat. Terlampau banyak. Kadang-kadang kita dalam handphone, kita ni tangan kita mudah membuat dosa. Dalam tangan kita ni mudah type sana, type sini. Kita pun nak ikut komen benda-benda yang kita tak tahu benda tu sahih, benar atau tidak. Dan kita pun mengikut sangka-sangka dan sebagainya. Sebab tu kita umat akhir zaman, bila dengar bunyi gempa, bukannya kita kata tak payah buat macam mana, saya siap sedia je Ustazah. No, itu kalam orang yang sombong. Sebab tu kalau macam ni kita kena susah hati. Ustazah sampai tak satu 2 hari tak boleh buat. Ustazah macam memang lemah selama-lamanya. Lutut tangan Ustazah memang lemah. So Ustazah kata dalam hati Ustazah, ya Allah, takut kita bangun buka mata, kita dengan suami kita, ya Allah dah minta maaf ataupun nak tunggu raya. Kalau kita nak tunggu raya, kita tak tahu raya kita ni sempat ke kita semua berhari raya. Sebab dah amaran dah diberi dan sebagainya. Kita jangan seperti nak berlaku, kita seolah-olah kita tak tahu bahawa kita ni akan dibangkit di akhirat. Kita akan duduk dalam kubur dan kita akan dimasukkan, dan setiap harta amalan kita akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Adakah kita merasai yakin sepenuhnya bahawa kita akan selamat? Lepas tu saya kata pesakit minta maaf, kadang-kadang saya terpaksa mesej, tak apalah, saya boleh pulangkan balik ni semua ni, saya selesaikan cepat-cepat. Lepas tu carilah badan. Sebab tak faham, Allah bagi sakit semua balik pada Allah Ta'ala. Nak sibuk mana, cuma kata apa benda lagi dah cukup-cukup. Akhir Ramadan ni cukup. Kata akhir Ramadan ni cukup. Akhir Ramadan ini kita dah dengar pula ditambah dengan gempa akan berlaku. Sebenarnya dalam jiwa kita, kalau tidak ada gelisah, kalau kita tidak ada rasa gelisah, Ramadan ni apa ada pada Ramadan, orang tak tahu apa dia pada Ramadan, orang tak tahu apa ada istimewanya malam Lailatul Qadar. Orang tak tahu. Kalau orang tahu apa dia alam kubur, duduk dalam alam kubur tu, tahu macam mana, you all akan banyak menangis dan tahulah betapa besarnya Ramadan. Sedikit kebaikan you all buat. Apa kebaikan you buat sedikit, you all beri kucing tu makan sedikit, kucing tu makan seekor ikan tu, anda tidak tahu kebaikan di bulan Ramadan. Sebab tu kalau akan buat sebanyak-banyak kebaikan, kita tak pernah, kita fikir, nanti siapa lagi tak makan, siapa lagi tak buka puasa, siapa lagi. Biasa kita ajak orang buka puasa, kebanyakan orang yang buka puasa ialah kita menjemput orang-orang yang kita kenal.
Ya, kita makan hotel mewah 100 lebih kan. Lepas tu kita jemput orang-orang yang kita kenal. Ya. Dan tu kita nak memberi kepada seseorang kita tak tahu keadaan macam mana, dia penuh dengan ragu-ragu, syak dan sebagainya. Jadi bagi Ustazah, sebenarnya bila berlaku banyak tanda-tanda ya yang Allah Ta'ala beri, ya kita pun dah diberi amaran. Hidup Allah Ta'ala hidupkan kita ni bukan hidup main-main. Hidup kita bukan main-main. Ya, Ustazah kata kalau orang kata minta maaf, ya kalau kata Ustazah ni bisa ni hari ni saya cakap dengan itu pun Ustazah selesaikan sakit sunnah tu. Ini yang terakhir. Saya kata last malam ni adalah malam kita terakhir, kita buat kerja cepat dah. Ya, Ustazah pun janganlah you kata saya dah beritahu semua pesakit-pesakit sunnah apa berlaku tindak balas di bulan Ramadan adalah kebaikan. Apa berlaku kalau cuma pesakit tak dengar nasihat Ustazah. Ustazah dah cakap sapu al-warid tak kali lepas solat, makan pati asfar 7 titik 10 minit, makan pati ahmad, makan hara ilas, ikut sukatan yang Ustazah bagi. Kalau yang mana tak ikut, Ustazah tak boleh cakap apa-apa. Sebab Ramadan yang terakhir hubungan Ustazah dengan Allah Ta'ala. Sebab hubungan dengan manusia dah cukup terputus. Sebab Ustazah dengan Ustaz pun, Ustaz buat hal Ustaz, ya Ustazah buat hal Ustazah. Mana di situ pun hubungan suami isteri pun terputus kejap. Ya, suami isteri. Mana masing-masing muhasabah diri, betulkan hubungan dengan Allah Ta'ala. Ambil peluang, perbaiki diri hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Minta kekuatan kita, kekuatan daripada Allah Ta'ala. Sebab kita tak tahu ni, bagaimana kekuatan jiwa kita. Kalau benar Allah Ta'ala izinkan bumi kita ni, Malaysia ni, kalau berlaku gempa bumi, adakah kita kuat? Jiwa kita kuat. Ya, adakah jiwa kita ni akan kuat? Kehilangan orang yang kita cintai, orang yang kita sayang. Lepas tu kita dah sibuk dengan ini, dengan itu, dengan ini. Kata jangan kita ditipu. Cukup. Yang Allah Ta'ala beri tempoh. Dalam 1 bulan, dalam 12 bulan, ada 1 bulan yang Allah beri keutamaan. Iaitu bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan tu, dalam 30 hari Ramadan tu ada 10 hari Ramadan yang terakhir ialah hubungan kamu semua dengan Allah Ta'ala. Sebab tu bila 10 malam tu berpisah sekejap semua dengan hubungan dengan manusia, 10 yang terakhir itu adalah ya kita dengan Allah Ta'ala. Kita diberi kekuatan, kita diberi manusia ni tidak akan menjadi tenang, tidak akan menjadi bahagia, tidak akan menjadi kuat. Bisnes tidak akan berjaya kalau kamu abaikan akhir Ramadan. Ingat pesan Ustazah. Kamu abaikan akhir Ramadan. Ya, sebab tu kalau kita dalam satu Ustazah kata pada sakit sunnah yang menyembuhkan kalian, yang memberi kebaikan kepada kalian Allah Ta'ala. Jadi kita nak jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Pastikan dalam jiwa kita sebelum tidur ada tak kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak tidur malam tu cuba fikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuba. Malam nak tidur, Ustazah kadang-kadang Ustaz bila ngaji Quran tu Ustazah diam, Ustazah cuba ikut setiap ayat Quran yang Ustaz baca. Ustazah dengar dia nampak macam tidur, tapi Ustazah tak tidur. Sebenarnya Ustazah mendengar ayat-ayat yang Ustaz Ustaz bacakan. Jadi kita macam tu. Bila nak berlaku tanda kiamat, tanda tak bukan kiamat lah, macam kata nak berlaku gempa bumi dan sebagainya. Ya, kita sebenarnya kita kena risau, kita minta 10 Ramadan terakhir ni masih Allah memberi peluang bagi kita. Sebab tu bila dah berakhirnya Ramadan, ya, semua untuk muhasabah diri. Muhasabah diri, dosa kita dengan mak, dosa kita dengan saudara mara, putus silaturahim. Waktu itu Ramadan pertama semua rumah kena buka. Tidak boleh rumah dibuka hanya kepada orang dikenali. Rumah yang kebaikan ada rumah kepada kadang-kadang fakir miskin tu datang. Ya. Di rumah kita dibuka semua. Kadang-kadang Ustazah tengok orang fakir miskin, orang main-main tahu orang bagla ke perohiyah ke, mereka letup duduk kat ujung-ujung rumah tu. Sebenarnya rumah kamu tak diberi kebaikan, tetapi ya sikap kamu, kesombongan kamu. Ya, mana-mana ni bukan saudara aku ni bertepun dengan sangka-sangka buruk. Ingat ya, bila berlaku gempa bumi kita semua tiba-tiba hilang harta, hilang segala-galanya, cukup apa berlaku di Turki jadikan ia sebagai peringatan pengajaran kepada kita. Jangan ditutup pintu hati kita. Jadi kita berada benar-benar akhir Ramadan. Ya, akhir Ramadan dekatkan hubungan kita dengan Allah. Kuatkan hubungan kita dengan Allah. Apa sekalipun dan ampuni sebelum kita masuk 10 Ramadan terakhir, maafkan semua dosa-dosa manusia dengan kita supaya kita dengan Allah dicintai Allah dan Allah memberi apapun pesakit sunnah, you all diuji dengan sakit dan apa tindak balas makin sebab tu saya kata semakin nak baik ujian dia kuat. Saya selalu cakap dengan pesakit sunnah. Betulkan sangkaan-sangkaan kamu dengan Allah Taala tu dibetulkan dulu. Banyakkan istighfar, banyakkan kuat-kuat. Kita akan sapu al-warid apa yang ada. Kalau Ustazah dah beritahu dan live Ustazah sebelum ni. Ramadan pertama nak buat apa? Ramadan kedua nak buat apa? Yang ketiga. Setiap Ramadan itu ialah Ramadan itulah peluang Allah Taala. Walaupun orang tu hanya berpuasa sekadar lapar dan dahaga pun dia tetap mendapat kebaikan. Tetapi kalau mereka berpuasa dengan jiwa mereka
Ya, menahan telinga lidah. Tak Ustazah minta maaf dalam TikTok live. Ustazah tak boleh nak buka komen. Ustazah cuba buka. Masih tangan-tangan itu laju melakukan dosa. Sebab Ustazah tak nak rugikan tak nak rugikan you all punya puasa. Sebab tu Ustazah tak nak. Ustazah boleh je. Ustazah lagi suka lah. Sebab nanti you all komen yang buruk-buruk. Ustazah terasa menyebabkan Ustazah akan dapat pahala pada puasa you all. Tapi Ustazah tak nak. Sebab tu Ustazah lebih baik Ustazah tutup komen. Supaya Allah Ta'ala akan pahala kalian akan lebih terpelihara. Kalian maknanya tidak kalian melakukan dosa sesama manusia. Itu yang Ustazah harapkan. Jadi faham Ustazah tak buka komen dalam Telegram, dalam TikTok. Ustazah buka dalam grup persatuan Jadi apa yang Ustazah nak beritahu, semua sakit-sakit sunnah. Jadi masa kita banyakkan di keadaan gempa bumi bukannya perkara yang kita boleh gelak-gelak, kita ketawa-tawa, besok nak makan apa, hari nak makan apa, macam mana kita nak buat. So benda ni memang saya kata bersiap sedia lah. Bersiap sedia bukannya berarti reda je lah, dah berlaku je reda. Itu sombong namanya. Lepas tu kita banyak persiapan kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah. Macam tu Ustazah ajar bahasa Arab tu, teknik kepada ibu-ibu, ajar balik anak kita. Setiap anak sebut satu huruf, setiap huruf baris, fathah, kasrah yang anak kita sebut. Kalau anak kita mati dalam keadaan dia menuntut ilmu, yang kita beri anak kita, inilah sebenarnya ilmu yang manfaat. Ilmu yang memberi, kalau anak kita faham Al-Quran ni, faham apa yang Allah Ta'ala sampaikan, Allah memberi kefahaman, kalau dia ibu bapanya betul, pasti anak tu akan memahami dengan cara yang betul, dengan petunjuk Allah Ta'ala. Dan insya-Allah Ustazah yakin anak tu pewaris, pewaris kepada kita semua. Baik anak tu, baiklah akhirat kita kelak. Jadi sebab itulah Ustazah ingatkan, bila Ustazah ajar benda tu nampak macam main-main, syaribah, rokibah, ghadibah. Sebab itu semua nak menarik anak-anak kita belajar balik, faham balik Al-Quran, supaya ujian umat akhir zaman, fitnah kita yang paling besar di umat akhir zaman, Nabi paling takut, lebih takut bukan Dajjal, tetapi ialah ulama-ulama dunia, ulama su. Ulama su ni terlalu takut. Nanti akhir zaman kebenaran dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Sebab media semua diorang pegang, segala-galanya diorang pegang. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Hidup bukan main-main. Saya sakit, kita nak fight ni macam ni, macam ni. Tolong Allah bagi akal, tu kita berfikir. Bila you all sakit, kata kalau kita dengar, kita sakit kanser, anak kita sakit ni, cuba kita kaji, berapa kali orang ni radiatif, berapa kali orang ni buat macam ni, macam ni. Adakah makin baik atau tidak? Hidup bukan main-main tau. Kita hidup ni ada amanah. Amanah dengan Allah Ta'ala, jaga diri kita, kesihatan kita dijaga. Jangan kamu menzalimi diri kamu. Dalam ayat Al-Quran banyak Allah kita, jangan kamu menzalimi diri kamu. Aku tidak pernah zalimi kamu. Allah Ta'ala ada ingatkan di dalam Al-Quran. Jadi kita ni biar akal kita ni buka sikit, kata. Tengok hak ni betul-betul. Bila Allah uji kita, ambil pengajaran pada sakit kamu. Bila Allah uji, aku pakai apa dulu? Masa aku sihat, aku makan apa? Aku buat apa? Benda apa? Kalau makan 10 tahun tak baik, macam kita pakai produk kecantikan, 2-3 bulan tak baik, muka makin black out, mana rambut makin gugur. Adakah itu benda baik? Jadi akal kita fikir dengan keimanan kita. Jangan kita buat, tak apa, saya try, lawan lagi. So jangan buat macam tu. Allah bagi manusia sebab bila kita dah masuk dalam kubur, kita dah berada di dalam akhirat, menangis air mata berdarah sekalipun. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala tegur dalam juz Amma, banyak yang minta kepada Allah dikembalikan di dunia untuk mereka buat sebanyak-banyak kebaikan, untuk mereka beribadah kepada Allah. Kalau manusia itu tahu, kata Allah Ta'ala kata waktu kebanyakan manusia di dalam surah juz Amma banyak sangat. Bila saya tengok, nampak ayat dia kecil-kecil, pendek-pendek. Tetapi ayat tu bila kita fahami, banyak teguran-teguran Allah Ta'ala, sikap-sikap manusia bila dia masuk di dalam lubang kubur. Jadi bila saya beritahu gempa bumi bukan perkara main-main, sakit-sakit sunnah. Jangan you all rasa, kita rasa tak rasa sedih, kita tak rasa takut. You all rasa hidup macam biasa, kerja macam biasa. 10 Ramadan terakhir, tolonglah putus hubungan dengan makhluk. Dekatkan hubungan kita dengan Allah. Kita dengan Allah Ta'ala. Seorang ibu wanita tak boleh pisah dengan anak. Jadi sebab tu Ustazah bagi ruangan. Jadi seorang ibu, amanah kamu 10 Ramadan terakhir, ajar anak-anak kamu bahasa Arab yang Ustazah, Al-Quran bahasa Arab, Ustazah Jawi Ustazah ajar. Walaupun anda tak suka dengan Ustazah, tapi ambillah ilmu tu. Mudah-mudahan ilmu tu memberi kebaikan kepada anak-anak anda. Walaupun Ustazah tak harap anda suka Ustazah. Daripada dulu Ustazah memang daripada dulu tak harap, Ustazah tak nak. Ada pengikut Ustazah tak suka. Tapi Ustazah nak semua sakit-sakit sunnah
Dan yang lain-lain, ya, Ustazah nak 10 Ramadan yang terakhir ni hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ya, tapi isteri, ibadah dia dengan anak-anak itu ibadah dia. Jadi mudahkan suami. Ya, kalau boleh suami tu suruhlah mereka, ya, di masjid rumah Allah Ta'ala berzikir. Dan kalau tidak ada dalam masjid, sekarang ni ada masjid yang Ustaz cerita, mereka dah kunci dah. Ya, patutnya malam Lailatul Qadar ni, malam yang Ramadan yang terakhir, ya, patutnya masjid dibuka. Masjid tu disinari dengan malam 10 Ramadan yang terakhir. Patut malam tu bukannya masjid itu dikunci, masjid itu diberi, ya, kepada sesiapa yang nak beriktikaf di dalam rumah Allah. Ya, tetapi apabila akhir zaman, ya, itulah, ya, apabila tidak mendapat kepada orang yang akhir zaman, ya, yang benar-benar, ya, orang yang benar faham, ya, benar faham benda ini berkaitan dengan akhirat dan sebagainya. Maka manusia tunggulah, ya, kalau masjid rumah Allah Ta'ala kosong, masjid di Al-Aqsa pun kita tak mampu nak pertahankan, ya, orang-orang kafir dah mula berani dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak beritahu, kena susah hati, ya, musibah ini akan menimpa semua orang. Jadi minta kekuatan Allah kepada kita, kalau boleh tidur malam ni dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam anak-anak kita sementara nak tidur tu, sebab anak kita dah di-set dengan handphone, anak kita dah di-set dengan pelbagai-bagai game dan sebagainya. Kalau boleh malam anak kita tidur, setkan dia dengan ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab yang saya ajar tadi, kaedah dan teknik cara kita bermain dengan anak waktu bahasa Arab tu dan sebagainya. Jadi itu nasihat Ustazah pada diri Ustazah sendiri, tidak pada yang lain. Dan nasihat pada Ustazah bercakap untuk diri Ustazah sendiri. Ustazah saja je dah nak kongsi. Ustazah maafkan semua orang, Ustaz maafkan semua orang. Dan kami pun minta maaf kepada semua orang. Dan mari kita sama-sama akhir Ramadan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Bukan di waktu tu kita nak fikir kuih raya, buat kuih raya, kita nak ini, nak beli ni, kita ni. Sekarang ni akhir Ramadan. Ya, jadi bila nanti bila Syawal, 1 Syawal, bukalah pintu rumah kita kepada sesiapa. Ya, untuk sama ada saudara kita suka, tak suka, sama ada adik-beradik suka, tak suka, bukalah pintu keampunan seluas-luas. Kita mengharapkan ampunan Allah. Allah tidak akan mengampuni kalau kita sendiri susah nak mengampuni dosa manusia dengan kita. So, jangan jadi orang yang sombong. Sekarang kita diuji dengan dia kerana Allah nak nilai. Ya, Allah uji nak nilai. Ya, kita ni jangan jadi manusia yang sombong. Jadi takut, ya, manusia yang sombong ini, ya, syaitan tu kita tak sedar. Benda ni kita tak sedar. Sebab kita rasa kita tak bersalah. Sebagai seorang anak, baliklah, ya, kepada orang tua kamu, cari orang tua kamu. Ya, minta ampun pada orang tua. Masalah kamu dengan orang tua kamu bukan masalah orang tua kamu betul atau tidak. Kamu anak, ya, wajib baliklah kamu cari orang tua. Jangan sombong kepada orang tua kamu. Kalau kamu nak orang tua kamu sujud kepada kamu, menangis kepada kamu supaya kamu balik, ya, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Takut kepada Allah Ta'ala. Itu yang saya nak ingatkan. Takut kamu kepada Allah Ta'ala. Ibu ada hak yang Allah Ta'ala beri. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita, ibumu. Ya, Allah Ta'ala beritahu. Allah Ta'ala beri hak kepada seorang ibu. Jadi ingat, ya, balik kepada ibu-ibu kamu. Seorang anak, bukan fikir, jangan dimainkan syaitan. Nanti mak aku pukul aku dengan penyapu. Nanti mak aku maki aku depan adik-beradik aku. Buang sangkaan-sangkaan buruk tu datang dari syaitan. Ya, jadi kita pergi, aku mencari redha Allah. Satu je. Aku mencari keampunan Allah, aku mencari redha Allah. Jadi redha Allah tu, kalau redha ibu kita, ibu kita redha, maka Allah Ta'ala akan redha pada dalam kehidupan. Kalau kita ada masalah susah, bukan cari ulama, cari ni, cari ibu kita dulu. Cari ibu, mak ayah kita dan selesaikan, ya, maafkan, peluk semua, kita minta maaf, suami isteri dan sebagainya. Yang kedua, carilah guru-guru kamu yang mengajar kamu agama. Guru yang mengajar kamu agama. Dan seterusnya barulah kita ziarah, ya, kepada yang lainnya. Jadi Ustazah bercakap ni, saya takut nanti gempa ke apa, tak sempat nak pesan semua. Jadi akhir Ramadan semua sakit-sakit sunnah. Ya, tolonglah, ya, putuskan hubungan dengan manusia. Kalaulah you all boleh ambil cuti tahunan untuk kita bercuti-cuti di luar sana dengan ahli keluarga kita. Ya, tetap, konon-konon kita kata bila kita ambil cuti kerja, ada seorang cakap, dia kata sebab kita bekerja. So, kalau tahun depan dipanjangkan umur. Tahun depan dipanjangkan umur. Ya, cuti kerja kita tu ialah 10 Ramadan terakhir yang akan datang. Ya, 10 Ramadan yang terakhir. Ya. Dan kalau orang tak fikirkan gaji, tak apalah 10 Ramadan terakhir untuk hubungan aku dengan Allah Ta'ala. Hubungan aku dengan Allah Ta'ala. Ya, kalau boleh itu yang kita nak kejarkan. Sebab kita tak tahu kita macam mana. Jadi 10 Ramadan kita yang terakhir tu ada, Ustazah pun takut kita ada di Ramadan terakhir, Ustazah tak tahu, takut nanti gempa dan sebagainya. Ustazah sebenarnya dah banyak kali dalam Ramadan ni, Ustazah mimpi dah banyak kali dah.
Tetapi bagi Ustazah tak saja tak nak beritahu pesakit sunnah. Cuma yang Ustazah beritahu tu yang tentang rumah kita ada patung-patung, tolong padam, tolong bakar dan sebagainya. Ustazah beritahu pesakit supaya rumah kalian dapat baik dan keberkatan di sisi Allah Ta'ala. Ya, rumah kalian mendapat dan satu keluarga lah mendapat kebaikan. Cuma kita tak tahu sama ada kita ni Ustazah dengan Ustaz nak minta maaf semuanya, dan segala ilmu yang Ustazah ajar, Ustaz ajar, mana kami halalkan dunia akhirat. Ya, dan mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Dan bersama-sama lah kita muhasabah diri sebab banyak sangat benda dah berlaku, tanda-tanda. Jadi buatlah persiapan masing-masing. Ajarlah anak-anak kita huruf-huruf hijaiyah, Fatihah, kasroh, dhammah, ya, makna-makna dalam bahasa Arab sedikit. Nanti bila Ustazah, kalau Allah panjangkan umur, masih kita diberi kesempatan untuk kita berbicara. Ya, insya-Allah kita akan belajar dengan Ustaz Haji Zaidi bin Tohirin, iaitu beliau adalah pencipta asal, ya, kaedah bab Al-Kausar Tuti ni. Jadi Ustazah ni teknik mengajar dan Ustazah ada sedikit-sedikit saja. Lain tu sepenuhnya adalah dari Ustaz sendiri. Jadi banyak nanti yang you all nampak subhanallah hebat ni. Jadi pesakit sunnah, kadang-kadang saya tak balas mesej tu sebab apa? Cukup apa yang Ustazah dah beritahu. Yang lain bulan Ramadan adalah kebaikan-kebaikan yang Allah nak beri kepada kalian semua. Percaya pada Ustazah, banyakkan istighfar, minta ampun, dosa orang lain kita ampunkan, kita maafkan. Nanti semua Allah mudahkan urusan kesakitan kamu. Sepatutnya macam ni, tapi Allah mudahkan penyembuhan kamu. Sekian daripada Ustazah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.